Assalamualaikum. Kita masih lagi mengikuti dan baru sahaja mengikuti istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia oleh Yang Berhormat Menteri yang baru saja berlangsung sebentar tadi. Sempurna sudah 27 orang menteri mengangkat sumpah mengikut portfolio dan juga jawatan masing-masing, dan ini adalah masanya untuk buat kerja. Dalam masa yang sama, kami di Astro Awani juga bertanyakan kepada soalan kepada anda semua, apa yang perlu dilakukan oleh Kabinet Kerajaan Perpaduan ini untuk dilaksanakan dalam tempoh masa 100 hari ini. Apa yang paling anda risaukan dan sebagainya. Dan itulah juga kami akan hubungkan bersama dengan tetamu yang bakal kami tembual sebentar lagi. Profesor Mansor dan juga Saudara Syafiq masih lagi bersama dengan saya di studio. Tapi rakan saya, Irfan, sudah berganjak ke set di sebelah sana, Irfan. Ya. Mungkin apa yang nak dikongsikan di paparan skrin sesentuh di sana? Satu ialah mungkin kita boleh recap semula nama-nama ataupun who's-who dalam Kabinet Perpaduan ini, dan juga soalan untuk kita minta rakan-rakan dan juga penonton kita berpartisipasi 100 hari pertama ni, apa yang perlu dilakukan. Silakan Irfan. Ya, betul. Kita tanyakan soalan kepada para penonton berkenaan dengan 100 hari pertama kerajaan. Apa fokus utama yang anda ingin berikan penekanan? Boleh scan QR code ini untuk tambahkan lagi dan merubah angka yang tertera di sini. Setakat pukul 3.52 petang tadi, sebanyak 86% responden menyatakan kos sara hidup seharusnya menjadi keutamaan dalam 100 hari pertama ini, diikuti 7% pendidikan dan 7% pelaburan. Masih lagi boleh diubah angkanya itu dengan partisipasi anda. Tapi antara lain juga kita nak berikan tumpuan berkenaan Kabinet Malaysia, Kabinet Kerajaan Perpaduan seperti mana yang sudah pun selesai angkat sumpah sebentar tadi. Yang mana antara lain boleh kita berikan tumpuan kepada beberapa nama-nama kementerian yang unik yang sedikit sebanyak boleh memberikan gambaran berkenaan dengan tumpuan kerajaan. Antara lain nama-nama yang mendapat tumpuan orang ramai termasuklah kementerian-kementerian seperti Kemajuan Desa dan Wilayah. Portfolionya belum jelas, tapi kemungkinan penggabungan dua kementerian menjadi satu kementerian yang akan memberikan tumpuan kepada wilayah persekutuan dan juga kepada kawasan-kawasan luar bandar. Dan antara lain juga adalah kementerian yang dipimpin oleh Yang Berhormat Mat Sabu, Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Sangat spesifik dan itu sangat menarik. Selain daripada itu juga, ada kementerian-kementerian lain yang juga mendapat tumpuan kerana namanya itu luar biasa. Antaranya seperti kementerian yang memberikan tumpuan kepada kos sara hidup secara spesifik dinyatakan, iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga kos sara hidup. Itu berkenaan dengan nama-nama kementerian. Kita lihat anggota yang menganggotai kabinet ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dengan usia yang paling senior dalam kabinet ini, berusia 75 tahun, diikuti oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dengan usianya 69 tahun, dan juga Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof 60 tahun. Kita teruskan lagi. Kita ada angka untuk usia Yang Berhormat Anthony Lok Siu Fuk yang merupakan Menteri Pengangkutan, tapi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Yang Berhormat Mat Sabu berusia 68 tahun, diikuti Rafizi Ramli 41 tahun dan Komeng berusia 50 tahun. Seterusnya Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan yang berusia 63 tahun. Tapi itu kita akan betulkan kembali selepas ini. Angkanya hilang di sini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Talinggi 64 tahun. Datuk Seri Saifuddin Nasution berusia 58 tahun dan Tengku Zafrul yang berusia 49 tahun. Seterusnya Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang berusia 64 tahun. Yang Berhormat Chang Li Kang berusia 42 tahun. Datuk Seri Nancy Shukri yang dikenali 61 tahun. Datuk Seri Salihuddin Ayub berusia 61 tahun. Datuk Seri Azalina Osman berusia 58 tahun. Yang Berhormat Ni Nazmi berusia 40 tahun. Yang Berhormat Datuk Iwan Benedict berusia 40 tahun. Dan Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berusia 60 tahun. Diikuti dengan Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing berusia 61 tahun, dan antara juga Menteri yang muda Yang Berhormat Ahmad Fahmi Fadil yang berusia 41 tahun, dan Yang Berhormat Fadina Siddiq 45 tahun. Datuk Aaron Argo Dagang berusia 63 tahun. Kemudian diikuti dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar merupakan senator, tidak mewakili mana-mana parti, 55 tahun.
Menteri Belia dan Sukan kita berusia 43 tahun, tidak terlalu tua dan tidak juga terlalu muda. Yang berhormat Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar yang mana usianya 51 tahun dan Armizan bin Muhammad Ali 46 tahun. Kalau kita boleh buat sedikit analisis untuk melihat berapakah komposisi mereka yang menganggotai kabinet ini, antara lain peratusan kelompok usia. Saya sedia dengan kira-kira itu sebab kita nak tahu ini kabinet muda ataupun kabinet yang tua. Okey, Irfan orang muda, dia sentiasa nak membandingkan usia dan juga peratusan. Silakan Irfan. Antaranya mereka yang berusia 40 tahun dalam kabinet ini. 40-an. Berseramai 9 daripada 28 menteri yang diumumkan, yang mana ini mewakili sebanyak 32%. Saya yakin nampak ya, 32% daripada keseluruhan jumlah kabinet, dan bukan sahaja usia 40-an yang kita akan berikan tumpuan, tapi juga usia-usia lain seperti 50-an. 40-an seperti mana kita katakan tadi sebanyak 32%. Kemudian usia 50-an, mereka yang berada dalam julat usia ini sebanyak 17%. 17% tak banyak, 5 orang sahaja. Kemudian mereka yang berusia 60-an sebanyak 10 orang, yang mana ini mewakili 38%. So daripada angka ini anda boleh lihat ia tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua, ada 40-an dan 60-an, tapi apa pun yang penting Perdana Menteri kita yang paling tua dalam kabinet ini. Okey, saya nak tanya kepada orang muda dekat sini juga, Majlis Belia Malaysia. Ini perbualan orang muda. Irfan mewakili apa yang berada dalam pemikiran orang muda. Kita bercerita mengenai usia, jumlah menteri dan sebagainya. Sejauh mana itu signifikan untuk orang muda rasa usia ni penting. Ini tak ada orang bawah 40-an contohnya. Dan juga apakah yang lebih penting pada ketika ini? Kerana ini ada perbualan yang ringan, tetapi anak muda fikir bagaimana sebenarnya. Kerana tadi kita menyebut juga bahawa ini adalah kabinet Gen 3 contohnya. Saya kira kalau kita nak mengambil kira hampir 50% daripada pengundi rakyat Malaysia sekarang ini lebih bawah 40 tahun orang muda, dan mengambil kira apa yang saudara Irfan share dengan kita, 32% yang berusia 40-an dan tiada menteri yang berusia bawah 40 tahun. Kita bukan sahaja, kita tidaklah terlalu rich ataupun terlalu kesal, tapi kita harapkan dengan usia yang sebegini, kita boleh kata ia perlu datang dengan kematangan, begitu juga dengan hikmah yang baik untuk memimpin kerajaan dan memimpin negara. Kita bukan sahaja nak orang muda, sudah pasti kita di Majlis Belia Malaysia, kita nak orang-orang muda untuk mewakili suara kita, tapi kita perlu juga faham dan mengambil kira bahawa dalam kita memimpin sebuah kementerian, memimpin agenda pembangunan negara, bukan sahaja faktor umur perlu diambil kira, tetapi faktor kematangan, faktor kebijaksanaan dan faktor hikmah dan wisdom itu juga perlu tata kelola dengan lebih baik lah. Okey, Prof, kalau kita melihat tadi ada nama dan juga nama-nama kementerian. Ini cara mudah yang kita lihat bahawa itu secara terus diletakkan. Kementerian dinamakan kecukupan makanan, kos sara hidup, very straightforward. Ini penting daripada segi bukan saja branding, tetapi bagaimana dalam pemikiran rakyat bahawa inilah orang yang bertanggungjawab dengan penamaan nama kementerian dan juga jawatan itu. Bagaimana psyche kita melihat perkara ini, Prof? Saya rasa jelas jemaah kabinet yang ada ni, saat mereka berbincang mesyuarat, saya perhati mereka memahami apa isu dan masalah masyarakat. Agak jelas tu. Sebab itu dalam mereka memindahkan dalam pembentukan kementerian, masalah isu masyarakat itu yang berlegar. Saya kata ini bukan baru. Daripada sejak reformasi lagi. Tentang high cost, tentang cara hidup, macam cara hidup semua. Ini benda-benda yang dihantui hingga ke sekarang. Dan dia akan berterusan. Kenapa dengan COVID, dengan Russia punya Ukraine war semua kan. Bagi saya, benda ni akan menjadi asas. Bagi saya, apa yang nak dibagi signal oleh jemaah kabinetnya ialah we are very concerned about your problems that's closer to you, and we identify, we manage it clinically. Clinically, macam it's very precise. Apa yang kami nak buat. Betul lah, kami akan
dasar perancangan negara dalam Asia, negara dalam SDG, tetapi we are very concerned about your welfare. Saya rasa ini benar-benar agak baik sebagai operasional lah, bukan saja branding, operasional you punya amanah tadi, tanggungjawab kerja yang kita buat. So it's very precise. To me it's good lah. Ya. Dan Prof, bila sebut tentang kebajikan, juga ini merupakan kabinet yang bukan sahaja melihat kepada apa yang akan berlaku tahun depan, tapi juga succession kepada generasi seterusnya, Malaysian Gen 3. Yes. Adakah ia kabinet yang berupaya untuk memenuhi janji tersebut? Saya rasa obviously kita kena sekarang menggali how Datuk Seri Anwar Ibrahim fikir. Kenapa? Kalau tengok tu macam it's his aura. Dia tahu kita nak lahir kepimpinan negara ni cannot be single age cohort. Tapi age cohort tu mesti seimbang. So well represented. The 60s kan bersama the 50s walaupun tak banyak. Lepas tu they have the young. Pasal tu ni the young will be akan mengganti the otai. And saya harap bila mereka membentuk timbalan dan juga setiausaha parlimen dan setiausaha politik, diperbanyakkan lagi the generation Malaysian 3 dan the young age group. Kerana ini penyakit kita Malaysia lah. Sebenarnya saya panggil ni, saya suka menghanadinkan pelapis kita. Which mean that kalau Hanadin ni cerita dulu kan, kalau Sultan kata ni Selangor ni Singapura dengan Todak, letak betis. Mari Hanadin kata apa tak betis, letak batang pisang. Lepas tu dia kena bunuh. Ni penyakit kepimpinan di Malaysia. Sebab itu I think saya setuju sangat dengan cara PM10 menyusun kabinet tu. Sebenarnya you kena ada the next Perdana Menteri within them. Kalau saya boleh start your talent scout for leadership, the head boy di sekolah. The head boy di sekolah is the 7th succession of Perdana Menteri that will take over the nation. Saya rasa satu culture yang agak baik dalam membina lapisan dan persediaan kepada pergantian leadership of the nation. Itu penting bagi saya. Ya. Okey, dalam masa yang sama kita tanyakan tadi juga kepada anda bahawa 100 hari pertama kerajaan, apa fokus utama anda ataupun sebagai rakyat, apa yang kita mahukan kerajaan ini tangani dengan lebih baik? 3 pilihan diberikan kepada anda antara kos sara hidup, pendidikan dan juga pelaburan. Dan saya mengalu-alukan melalui talian Google Meet Profesor Emeritus Dr. Bajaria Badai. Terima kasih Prof kerana sentiasa bersama dengan kami untuk kita bercerita, memberikan keyakinan kepada ekonomi. Itu secara keseluruhannya. Tapi orang akan kata keyakinan pelabur dan sebagainya. Keyakinan pelabur satu hal dan juga pelaburan. Tapi akhirnya bagaimana ianya memberikan keyakinan secara keseluruhan dalam buat bisnes dan juga dalam struktur ekonomi negara kita ini. Dengan nama Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan, Saudara Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi dan juga Dimiti Senator Tengku Datuk Seri Zafrul. Gandingan ini dan sebagainya, apa yang kita perlu rumuskan ataupun memberikan harapan yang bagaimana, Prof? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun nak ikut penganalisaan tadi. Saya nak tambah satu penganalisaan. Sebenarnya ada 10 orang yang saya anggap menteri baru sebab saya tak pernah nampak muka mereka sebagai menteri di masa lepas. So itu 35%. Ini merupakan mungkin apa yang Prof kata tadi, nak melatih kumpulan baru. Tapi saya juga terkilan tak ada kumpulan muda yang umur 25 ke jadi menteri. Kalau kita nak melatih dia menjadi Perdana Menteri ke menteri-menteri penuh ke, patutnya kita kena bawa orang muda begitu. Kalau tengok Perdana Menteri di Eropah sekarang muda-muda. Kemudian saya sebenarnya bila saya melihat barisan kabinet ini, saya melihat barisan yang sangat kreatif, adunan yang elok, tetapi mungkin ada beberapa isu yang akan dipersoalkan, dipertikaikan oleh penganalisa dan termasuk pelabur asing.
Kebetulan alhamdulillah kita umumkan menteri itu selepas pejabat tutup hari Jumaat. Jadi kita tak nampaklah kesan hari Jumaat atau Friday effect. Tapi kita akan melihat kesan hari Isnin, Monday effect, dan kesan Monday effect normally adalah lebih positif. Jadi pada hari Selasa baru kita akan tahu betul-betul apa kesan ini dari segi respon pelabur-pelabur dan penganalisa keuangan. Kepada saya, pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan sudah saya jangkakan sebenarnya, walaupun beliau beberapa kali menafikan dan tidak pernah memikirkan nak jadi Menteri Keuangan. Kerana kalau kita tengok barisan yang ada dalam Pakatan Harapan dan juga dalam Barisan Nasional pun memang beliaulah yang paling layak dengan 7 tahun pengalaman jadi Menteri Keuangan, dengan hubungan yang erat dengan Bank Dunia, IMF, dengan pemimpin-pemimpin dunia yang besar. Saya rasa beliau akan menjadi seorang Menteri Keuangan yang baik. Of course, ini melanggar panduan asas yang telah dipersetujui dahulu, supaya Perdana Menteri tidak juga menjadi Menteri Keuangan untuk mengelakkan penyelewengan. Tapi saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan a team player, dan beliau biasanya menggunakan berunding, menggunakan jawatan kuasa dan mendapat konsensus ataupun musyawarah dalam keputusan. Jadi itu satu keputusan yang baik. Yang berhormat Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi juga sudah dijangkakan, kerana mungkin beliau terlampau awal untuk menjawat jawatan Menteri Keuangan, tapi itulah sebenarnya kebolehan beliau sebagai seorang accountant. Jadi Menteri Ekonomi sebagai menteri di bawah Jabatan Perdana Menteri adalah kedudukan yang baik. Beliau akan mendapat latihan kerana ini pertama kali beliau menjadi menteri, dan saya rasa beliau cemerlang dari segi analisa, dari segi kerja kuat, tapi memerlukan guidance ataupun bimbingan daripada orang senior seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Ya. Prof, pastinya ada beberapa lagi persoalan yang tanyakan berkenaan dengan portfolio ini, tapi ketika ini antara yang memberikan respon dan reaksi berkenaan pelantikan. Dan saya kira ada satu kenyataan media oleh Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, iaitu Datuk Seri Azlina Osman Said. Beliau mengatakan syukur alhamdulillah kerana dan berasa rendah diri dengan pelantikan beliau sebagai menteri untuk jawatan ini. Pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana memberikan peluang untuk beliau berkhidmat dalam Kabinet Perpaduan Bersejarah ini, di mana beliau juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi Barisan Nasional yang mengutamakan pembangunan negara dan berani mengetepikan politik kepartian. Kata Datuk Seri Azalina, portfolio saya dalam Jabatan Perdana Menteri berurusan undang-undang dan reformasi institusi melibatkan usaha yang merentasi kerajaan. Fokus utama portfolio ini adalah untuk menyemak semula undang-undang yang lapuk dan membuat pindaan yang diperlukan agar undang-undang tersebut relevan pada masa kini. Sebagai contoh, usaha pengasingan kuasa antara peguam negara dan pendakwa raya untuk memelihara kebebasan budi bicara pendakwa raya. Datuk Seri Azalina juga akan memastikan isu-isu berkaitan undang-undang dan reformasi institusi yang tertunggak, termasuk status kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara kepada ibu-ibu warga negara Malaysia akan diteruskan, dan jika perlu, undang-undang yang sedia ada akan dipinda untuk mengembalikan hak kesaksamaan kepada rakyat yang terpinggir mengikut lunas-lunas Perlembagaan Malaysia yang tidak diberi layanan sama rata di negara kita. Beliau yakin dan percaya terdapat banyak cabaran yang bakal dihadapi oleh kerajaan perpaduan dalam mengharungi penggal yang akan datang dengan mengambil kira kesan pandemik COVID-19 dan juga kemelesatan ekonomi yang dijangka berlaku pada tahun 2023. Beliau mengharapkan kerjasama yang baik daripada semua wakil rakyat daripada pelbagai parti untuk menangani cabaran ini, dan juga beliau mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengundi di Parlimen Pengerang kerana memberikan beliau untuk berkhidmat dan juga memberi peluang untuk beliau berkhidmat dan tidak mengambil mudah
kepercayaan dan akan melakukan yang terbaik. Ini kenyataan media oleh Datuk Seri Azlina Osman Said, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Yang mana beliau merupakan antara menteri yang mendapat komentar yang positif bahawa di situ letak duduknya orang yang tepat dengan portfolio yang tepat. Tetapi ada juga beberapa portfolio kementerian, Prof. Barjaya, yang ditimbulkan persoalan. Seperti contoh Yang Berhormat Ngah Koming, kenapa diberikan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan? Dan begitu juga dengan Datuk Seri Utama Muhammad Haji Hassan. Kenapa Menteri Pertahanan, kenapa tidak diletakkan portfolio yang berkaitan dengan ekonomi? Begitu juga dengan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, ada yang mengatakan bahawa we missed the opportunity untuk meletak Datuk Seri Johari Ghani di situ. Komentar daripada Prof. Okey, saya merasakan sebenarnya pelantikan menteri ini bukan maknanya keputusan oleh satu orang, dan yang pentingnya dia merupakan satu keputusan Allah SWT, dan ini sudah dijanjikan. Jadi Datuk Seri Anwar cuma melaksanakan dan ada hikmah dia setiap satu. Memang saya setuju. Contohnya Datuk Seri Muhammad patutnya menjadi Menteri Perdagangan Luar Negeri ke, ataupun Menteri Perdagangan dalam negeri ya. Tapi bagaimanapun Menteri Pertahanan merupakan satu kementerian yang memerlukan pemerhatian hari ini. Kalau kita dengar bagaimana kumpulan pendesak bekas-bekas prajurit kata mereka nak seorang bekas tentera menjadi Menteri Pertahanan, tapi tidak semestilah ini boleh dapat ditunaikan. Jadi sekurang-kurangnya kita nak melihat Datuk Seri Muhammad akan memberi perhatian kepada bekas tentera, mana tumpukan perhatian kepada pembangunan modal insan dalam Kementerian Pertahanan itu. Saya melihat beberapa orang yang dilantik kepada jawatan baru itu sebagai satu proses pembelajaran. Mungkin ada kelemahan tentunya. Banyak ahli-ahli kabinet baru ni yang tidak ada pendedahan sebagai ahli kabinet. Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, semuanya muka-muka baru yang kita tidak tahu apa latar belakang mereka, tetapi pastinya mereka ada sesuatu yang disumbangkan, kerana kalau tidak mereka tidak akan ditempatkan di tempat itu. Jadi kita perlu melihat dengan positif, dan saya rasa juga Datuk Seri Anwar sudah memikirkan bagaimana jawatan kuasa tetap parlimen akan menjadi satu mekanisme untuk menjadikan menteri ini lebih berkesan. Dengan jawatan kuasa tetap parlimen menyokong kementerian-kementerian ini, dia akan menjadikan kementerian ini cukup berkesan di dalam pelaksanaan dan membuat polisi-polisinya. Prof, kalau kita melihat, kita bercerita hari ini mengenai portfolio ini dihuni ataupun diisi oleh siapa, dan perbincangan selalu melihat kepada sesuai atau tidak sesuai. Tapi realitinya, kalau kita buat bisnes, kalau kita mahukan gaji kita bertambah dan sebagainya, kita bercerita pasal polisi. Bagaimana kita melihat kepada bagaimana pemimpin itu mengetuai dan juga memberikan nafas baru ataupun memberikan suntikan yang lebih baik kepada polisi yang sedia ada dan juga polisi yang akan datang. Pada pandangan Prof, adakah dengan terbentuknya kabinet, terbentuknya kerajaan campuran perpaduan ini, akan ada berlaku pengumuman polisi-polisi yang luar jangka, ataupun bagaimana keadaan ini perlu diuruskan dengan baik daripada perspektif kita berhadapan dengan jangkaan kemelesetan, dan juga kita bercerita tentang kos hidup, dan juga bagaimana peniaga dan juga pelabur melihat kepada cara polisi itu dijalankan. Adakah wajar ianya diubah semalaman ataupun bagaimana, Prof? Okey. Sebenarnya di Malaysia ni kita sangat proaktif. Kita telah menyediakan rancangan jangka panjang 10 tahun. Kemudian kita ada rancangan 5 tahun. Ini dah kali ke-12 kita sediakan rancangan 5 tahun. Dan kemudian kita ada belanjawan setiap tahun. Dan dalam rancangan jangka panjang 5 tahun itu ada projek-projek jangka panjang, ada polisi-polisi, perancangan, wawasan dan sebagainya.
yang digariskan. Dan kemudian di setiap tahun kita sediakan belanjawan, disediakan oleh Kementerian Keuangan, bahagian belanjawan dengan pimpinan Menteri Keuangan. Jadi saya melihat bahawa sebenarnya Menteri Kabinet ini adalah jembatan yang cuba menghubungkan di antara rancangan jangka panjang, rancangan 5 tahun dengan belanjawan itu. Kerana mereka akan duduk 5 tahun sebagai menteri dan mereka perlu mengolah semula rancangan jangka panjang itu untuk dilaksanakan sebagai belanjawan dan rancangan-rancangan jangka pendek. Jadi itu peranannya. Mungkin ada beberapa pembaharuan wawasan baru yang akan dikemukakan khususnya oleh Perdana Menteri yang boleh merombak rancangan jangka panjang dan rancangan 5 tahun itu. Kita mungkin ada wawasan baru selepas ini yang boleh mengganti wawasan 2020, wawasan keluarga Malaysia dan sebagainya. Ya, dan kita nak teruskan lagi berbincang berkaitan polisi. Tapi dalam konteks belia, Syafiq, Prof sudah pun menyatakan bahawa ada beberapa polisi yang ketika ini sudah baik, tinggal lagi diteruskan. Tapi dalam konteks belia, bagaimana, apakah yang diharapkan? Sedangkan MBM sentiasa memerhati kerajaan dan sentiasa tidak pernah putus memberikan cadangan kepada kerajaan. Di peringkat belia kita memastikan seharusnya pertamanya tentang kesejahteraan dan isu-isu berkaitan pembangunan karakter belia itu sentiasa diberi perhatian. Selain daripada isu-isu ekonomi yang dirasai oleh golongan para belia sendiri, mahasiswa-mahasiswa mendapat mungkin sedikit kelegaan apabila diberikan dengan peranti, ataupun budak-budak sekolah, murid-murid sekolah diberikan sedikit kelegaan dengan sistem pendidikan sekolah yang lebih baik dan lebih berkesan selepas ini. Kita harapkan pelbagai inisiatif-inisiatif menuju ke 2030 ini kita ambil dalam masa 30 tahun. Setidak-tidaknya dapat melonjakkan semula karakter belia, dapat melonjakkan semula nilai dalaman belia, aset belia itu sendiri, supaya belia-belia kita ke hadapan ini bukan sahaja menjadi lebih baik tapi boleh masuk dalam lapisan-lapisan menteri kabinet yang akan datang. Kita harapnya. Prof, kalau kita melihat hari Isnin ini juga Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa akan ada mesyuarat kabinet khas dan beliau antara lain mengatakan bahawa di situlah akan diletakkan budaya kerja dan sebagainya. Kita bercerita mengenai polisi dan sebagainya, tapi nak buat kerja kerajaan perpaduan ni bukan senang. Tak pernah duduk semeja masing-masing. Hari itu duduk bergasak hari itu. Tapi ini sekarang dah kena buat kerja. Duduk sebelah-sebelah dah kena berborak seperti tidak canggung. Bagaimana sebenarnya meletakkan budaya kerja, budaya governance yang sepatutnya? Kerana kita boleh tampil dengan branding keluarga dan sebagainya lah, nama kerajaan tu. Tapi akhirnya nak buat kerja ni bagaimana? Dan juga bagaimana yang Prof tadi katakan 4 elemen yang perlu ada dalam sebuah kabinet itu. Bagaimana pandangan Prof? Bagaimana untuk menguruskan budaya governance dalam kabinet ini? Kalau saya melihat bagaimana rakyat mengundi pada PRU 15 ini. Sebenarnya visi dan aspirasi dan kena rakyat dah jelas dah. Bagi saya sampel saya. Tak kira Melayu, Cina, India, Kazan, Dusun, satu. Kami mau good governance yang integrity. Period. No rasuah, no kleptokrasi. Itu jelas. Okay. The next, kami nak bangsa Malaysia ni dipupuk, dikukuh dan dipertahankan. Sebab itu bagi saya, kalau bila saya tengok line up yang dipilih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia simple. Satu, dia bukan milih Melayu tau. Dia milih Melayu firqah agama. Yang orang ada asas Melayu, yang ada progresif, ada cosmopolitan, tapi nilai keinsanan tinggi. Saya rasa kabinet ni terus dia very keinsanan. Not ethnic, bukan agama. Bukan tahan wilayah. No. Kalau kita tengok benda tu, dia tergabung dengan mereka yang ada pengalaman governance. Governance and development tu dah terbina. Tapi yang akan datang ni ialah
ialah mereka yang ada fikah agama yang progresif, yang cosmopolitan. Dan kalau saya tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia mengangkat, sekarang dia akan mengangkat masyarakat madani. Dan dia juga akan mengangkat bukan saja masyarakat madani, tapi dia akan mengangkat keinsanan. Kenapa kalau kita tengok ada perbahasan dia sebelum pilihan raya ni, saya tertarik dengan bagaimana dia mentadabur, dia mentafsir surah Al-Balad. Jadi dia tekan sangat, ya, kita kena hentikan perhambaan manusia. Kalau dalam Quran perhambaan manusia masa itu hamba lah. Sekarang no. Dia kata kalau OKU dihambakan, yang miskin dihambakan ni, kita kena perang ni. Penghambaan manusia asal bentuk ditolak. Okay? Dan dia go the next out kebajikan. Dan ada rasa ini benda-benda yang sebenarnya dan he go to justice. Saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan datang dengan kerangka itu. Tapi yang saya nak, jangan bahas tentang pembangunan, tentang kemakmuran, tentang madani dalam kerangka material per se. Kita ni mesti diikat dalam kerangka payung besar, iaitu pembinaan negara bangsa. Barulah sebenarnya perjalanan dia tidak terpisah, terasing, tercari. Sekarang ni kita perhati, kebanyakan Perdana Menteri sebelum ni, dia mengangkat, bukan, dia tahu ada negara bangsa, tapi dia lebih mengangkat pembangunan, projek. Akhirnya rakyat terasa mereka lebih dipengaruhi oleh tuntutan luar negara, oleh tuntutan globalisasi, oleh tuntutan barat. Sebab itu kita terasa terhimpit oleh jati diri dan maruah bangsa kita tu. Bagi saya, kita kena belajar daripada what's happened in Japan, what's happened in Korea, what's happened in negara lain. Dia tidak korban negara bangsa mereka. Bahasa ke, budaya ke, culture dah. Bezanya kita mesti membina kemakmuran tadi, bangsa tadi dalam kerangka aneka kepelbagaian. Kenapa kita tak boleh jadikan Malaysia ni panggil pusat bukan saja hak pendidikan, bukan saja hak pelancong, tapi hak meraih, berkongsi aneka kebanggaan sedunia. Kerana kita ni dah ada dulu, kita ni sebuah negara yang bukan buah satu tempurung. Dah ada macam-macam. Sebab tu, kalau kita tengok anak saya kan, saya macam untung, saya ada 20 orang anak kan. Jadi untung saya boleh tengok daripada sehitam legam, Melayu panggil hitam manis lah, ke murih, ke putih, ke merihan kan. Jadi kan kita ni, genetik kita ni sebenarnya is very super diverse. Kenapa kita tak angkat ini sebagai asas pembinaan bukan saja bangsa, keinsanan manusia itu? Okey, saya ingin bersama dengan kalau Profesor Bajoy Badai masih lagi bersama dengan kita. Prof, kita bercerita mengenai hari Isnin dah kena ada meeting untuk menteri-menteri kabinet ni. Hari Isnin juga maksudnya ataupun petang ini juga ada sebilangan menteri sudah pun punch card ataupun clock in di kementerian-kementerian masing-masing. Satu sistem yang ataupun satu perkara yang kita perlu fahami ialah benar ketua menteri sudah dipilih, tapi dalam masa sama dalam struktur kerajaan dan juga penjawat awam juga perlu ada satu budaya kerja dan juga cara untuk berdampingan dengan mereka. Kita perlu membina pasukan yang besar dan juga pasukan yang utuh. Bagaimana ini menuntut kebijaksanaan menteri-menteri yang baru dilantik ini. Ada yang sudah ada pengalaman, tetapi bagi yang ada pengalaman pun perlu menyedari bahawa penjawat awam ini perlu didampingi dengan sebaik mungkin kerana struktur kerajaan inilah kerajaan perpaduan yang pertama kali yang mereka hadapi, Prof. Okey, terima kasih Sunarrohim. Sebenarnya kita perlu melihat penjawat awam itu sebagai pelaksana, dan penjawat awam ni dia akan berterusan. Tidak kira apa terjadi kepada sistem politik, dia business as usual. Jadi apa peranan menteri sebenarnya ialah untuk kita kata tadi menterjemahkan rancangan jangka panjang menjadi program-program, dan kemudian menolak program-program ini untuk
diperincikan oleh pelaksana dan kemudian dilancarkan. Jadi dalam banyak hal sebenarnya kerja menteri ini ialah sebagai dia di antara CEO dengan ahli lembaga pengarah. Maknanya dia merupakan ahli lembaga pengarah mewakili kerajaan, tetapi dia juga perlu melihat projek-projek berjalan. Sedangkan the CEO-nya adalah pentadbir-pentadbir penjawat awam. Jadi hubungan di antara kementerian dan juga kabinet dengan pelaksana adalah satu yang penting untuk diselaraskan oleh semua yang berhormat menteri. Contohnya mana menteri perlu memulakan sekarang rancangan apa program-program yang nak dilaksanakan berasas pada rancangan jangka panjang, rancangan 5 tahun yang boleh menjadi tanda aras dan milestone di dalam pencapaiannya kementeriannya dalam masa 5 tahun akan datang. Kemudian ini perlu diselaraskan di mana penjawat awam akan menubuhkan pasukan-pasukan untuk memulakan penyediaan rancangan terperinci bagi setiap rancangan. Dan kemudian dia akan diluluskan oleh menteri ini setelah di-endorse oleh kabinet misalnya. Dan barulah ia dilaksanakan. Semasa dilaksanakan, tanggungjawab menteri ialah memastikan pelaksanaan itu mengikut rancangan dan dia tidak menyeleweng misalnya daripada rancangan asal. Jadi ini merupakan tanggungjawab yang sebenarnya berat dan menteri perlu melihat ini sebagai tugas eksekutif, bukan tugas sebagai ahli lembaga pengarah. Mereka perlu melihat diri mereka sebagai eksekutif, macam executive chairman mana dalam kementeriannya. Baik. Prof, saya ambil apa yang Zul sebutkan di awal tadi juga berkenaan dengan antara janji yang dinantikan oleh rakyat adalah berkenaan dengan pemotongan gaji. Perdana Menteri sudah pun melaksanakan komitmen tersebut. Adakah pengumuman berkenaan dengan hal tersebut selepas daripada mesyuarat khas pada Isnin nanti akan ada dampak yang positif untuk ekonomi ataupun ia juga ada impak yang baik untuk di kalangan rakyat menantikan pengumuman tersebut? Ya, pastinya saya rasa dua perkara yang sangat penting ditangani selepas ini ialah kenaikan kos sara hidup dan kenaikan pendapatan. Saya terkejut juga melihat kajian yang dibuat oleh Asrawani tadi, tidak ada aspek pendapatan dibawa ke tengah. Maksudnya, adakah ini bermaksud pengguna-pengguna sisi rumah tidak begitu mementingkan kenaikan pendapatan? Mereka lebih mementingkan pendidikan dan misalnya apa lagi satu tadi? Pelaburan. Pelaburan satu yang sangat abstrak. Adakah itu bermaksud pelaburan FDI ataupun pelaburan asing ataupun pelaburan oleh GLC misalnya? Tapi angka-angka itu ketika ini positif, Prof. Tapi dalam angka yang positif itu, adakah maknanya cabarannya kurang untuk kerajaan? Dan bagaimana kita memahami angka yang nampaknya mengembang tetapi tidak ada trickle down effect kepada rakyat di bawah? Ya, itu masalahnya. Saya rasa kita perlu keluar daripada paradigm lama menekankan FDI kerana peningkatan pelabur asing masuk ke dalam negara pastinya akan melonjak ekonomi kita, GDP dan sebagainya, tapi dia tidak banyak akan trickle down, akan dirasai oleh setiap isi rumah. Jadi saya merasakan isi rumah perlu menekankan aspek bagaimana meningkatkan pendapatan mereka kerana adalah sesuatu yang terhad untuk cuba menurunkan kos sara hidup. Kos sara hidup hanya boleh distabilkan. Nak diturunkan, kita memerlukan satu perombakan dalam ekonomi dunia mungkin. Tapi peningkatan pendapatan lebih mudah dicapai kerana kita perlu meningkatkan produktiviti, kita perlu meningkatkan kemahiran, meningkatkan
keupayaan mereka untuk meningkat dalam jawatan dan pendapatan mereka. Misalnya penggunaan teknologi mungkin sangat perlu dilonjakkan kerana dia akan meningkatkan pendapatan petani, penelayan dan kumpulan yang bekerja sendiri di samping pekerja-pekerja kilang dan pekerja-pekerja dalam perkhidmatan awam dan swasta. Adakah Syafiq ingin menyambut seruan Prof. Prajoy tadi juga berkenaan dengan belia petani, belia yang menjadi nelayan, belia-belia yang mungkin marginalised, sedikit terkeluar daripada fokus kerajaan secara umum? Saya kira di dalam aspek pembangunan ekonomi belia, pertanian, perikanan dan perladangan antara sektor-sektor yang sentiasa diteroka dan dipegi oleh para belia. Cumanya kita tidak lagi seperti dululah. Cuma belia kita sekarang ni bertani dengan teknologi, bercucuk tanam dengan teknologi. Saya rasa ini satu peluang yang baik untuk kita gabung jalinkan antara sektor utama dengan IR 4.0 sekarang ni untuk kita sama-sama merancang struktur ekonomi yang lebih baik ke hadapan untuk para belia. Dan yang Muhammad Sabu boleh melaksanakan hal itu. InsyaAllah kita harapkan ianya mampu digerakkanlah oleh Yang Berhormat dengan kementerian beliau. Kita tahu Kementerian Pertanian sebelum ini pun banyak perancangan yang telah dijalankan. Ada agropreneur muda, program agropreneur muda dan selain-lainnya, dan saya yakin dan percaya ianya akan terus dijalankan program-program yang baik sedemikian untuk belia, dan kita harapkan dengan kerajaan yang baru ini ada suntikan-suntikan baru, idea-idea polisi-polisi yang baru untuk kita perkasakan lagi sektor-sektor ekonomi kedua sekunder kita macam. Dan Prof, kalau saya nak tanya kepada Profesor Emeritus Bajoy Badai, kalau kita bercerita pasal pertanian dan juga kecukupan makanan, ini tidak boleh dilihat kepada cangkul, traktor dan juga kalau kita sebut dengan YB Muhammad Sabu, kita cynical dan sebagainya. Ini adalah perkara yang paling serius. Kita tak cukup makanan sekarang, telur tak cukup dan sebagainya. Dan itu tidak boleh diletakkan dalam naratif yang seolah-olah macam, oh ini tidak penting. Pada pandangan Prof, bagaimana kita perlu meletakkan naratif yang benar-benar serius dalam hal ini? Kalau kita nak orang muda pergi bertani, takkanlah kita mungkin kena ada KPI ataupun portfolio ataupun bagaimana cara nak masuk. Tidak lagi dikatakan pelajar yang tak habis SPM pergi masuk jadi nelayan dan sebagainya. Perkara itu perlu diubah. Transformasi pemikiran itu perlu ada bukan di kalangan pemimpin saja tapi rakyat secara keseluruhannya. Portfolio penting ini. Kerana ini adalah hal yang berkaitan dengan ekonomi secara keseluruhannya, Prof. Betul, ya. Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau kita tengok, sejak kita sebelum merdeka lagi, kita sudah membangunkan sektor pertanian kita. Tetapi kita membangunkan sektor pertanian sebagai komoditi. Dan apa yang kita majukan ialah pertanian ladang. Jadi kita ada syarikat-syarikat gergasi daripada UK dimiliki oleh bekas penjajah kita yang sebenarnya telah menonjolkan aktiviti perladangan dan kita sangat cemerlang dalam aspek perladangan. Itu adalah sektor pertanian. Tetapi kemudian kita di dalam tahun 90-an baru kita tiba-tiba terjaga bahawa kita tidak ada makanan tapi kita cemerlang dalam sektor pertanian. Bagaimana ini boleh berlaku? Kerana sebenarnya kita tidak langsung memikirkan apa yang kita tanam itu boleh menjadi makanan. Misalnya kelapa sawit, maknanya kalau dulu kita menjual kelapa sawit crude oil je. Sekarang kita ada memprosesnya jadi minyak masak, tetapi banyak lagi yang boleh dilakukan daripada kelapa sawit. Kita boleh buat margarine, kita boleh buat butter, kita boleh buat cheese dan ada makanan-makanan lain yang kita boleh buat. Makanan ternakan pun boleh buat daripada situ. Itu satu aspek. Kemudian bila kita lihat tentang makanan sayuran, buah-buahan, ternakan, sebelum ini kita melihat itu sebagai apa yang dikatakan pertanian peasant, maknanya pertanian kecil di kampung. Jadi bila semua
orang muda dah berhijrah ke bandar, ini menjadi satu yang secara perlahan-lahan semakin menguncup. Tetapi apa yang kita perlukan untuk mencapai matlamat keselamatan makanan ialah untuk masuk dalam industri pertanian ini, industri makanan secara besar-besaran. Dan kita tidak memikirkan kita boleh melakukan hari ini kerana itu bukan kepakaran kita. Tapi cuba lihat bagaimana apa yang dilakukan di Saudi Arabia, di negara Timur Tengah, mana 30 tahun lepas kita tidak memikirkan mereka boleh bercucuk tanam di atas pasir, padang pasirnya. Bagaimana dia boleh menternak ayam sampai mengeksport ayam misalnya. Tapi itu boleh dilakukan kalau mereka memikirkan pertanian itu benar-benar sebagai satu industri. Dan ini yang kita perlu lakukan, melihat pertanian sebagai satu industri, bukan saja menumpukan pertanian hanya untuk cukup makan. Prof, kalau kita melihat kepada contoh apabila pertanian, mungkin tergambar di pemikiran kita ialah tanah, kita bercerita mengenai traktor dan sebagainya. Tapi realitinya di seberang tambak di negara Singapura yang memiliki food security yang antara terbaik di dunia, nombor 2 kejaminan food security mereka yang terbagus, mereka bercerita mengenai hub makanan dan juga digabung jalankan dengan automasi dan juga IoT dan sebagainya. Dan ini menuntut kepada struktur yang bukan sekadar satu kementerian tapi merentasi semua parti, merentasi kepada pelaksanaan dan juga dasar dan juga bajet yang lebih besar. Inilah masa depan. Contoh terbaik tak perlu pergi jauh. Seberang tambak dah kita boleh nampak dan juga itu cara yang kita perlu nampak dan juga dalam arah hari ini. Pandangan Prof, bagaimana kalau kita berceritakan kecukupan makanan ini? Ya betul, saya sangat setuju itu. Bagaimana di Singapura mereka menekankan bagaimana nak mempunyai kaedah penyimpanan makanan yang menggunakan teknologi tertinggi yang membolehkan mereka cukup makanan. Mana walaupun mereka tidak menternak ayam, tapi mereka ada bekalan ayam yang sepanjang masa cukup dan boleh hidup sampai saya rasa dia buat anggaran sekurang-kurangnya 9 bulan. Dia boleh hidup tanpa bekalan baru misalnya. Di Malaysia ni kita mungkin boleh melakukan lebih baik kerana kita ada tanah dan kita ada tanah yang subur dan kita ada teknologi. Kita boleh menggunakan teknologi dan menggabungkan sumber-sumber yang ada itu berserta dengan teknologi baru, menggunakan perspektif pengangkutan dan penyimpanan barang misalnya. Ini satu yang kita perlu fikirkan. Contohnya bagaimana kita melihat tentang susu, industri susu di Malaysia. Kita telah mengimport susu sejak zaman Nestle mula membawa susu ke Malaysia pada tahun 1910. Sampai hari ini kita masih tidak berupaya untuk mempunyai cukup susu sendiri. Itu merupakan satu yang perlu kita lihat secara serius misalnya. Ya, dan Prof Zul sebut tentang bajet belum dibentangkan, akan dibentangkan sekali lagi. Adakah formula yang seharusnya dilakukan oleh kabinet yang baharu ini untuk menyambut apa yang kita bincangkan berkenaan dengan bajet yang khusus, yang lebih baik, penstrukturan dan pengagihan yang boleh membawa industri pertanian sebagai contoh lebih maju ke hadapan seperti mana negara-negara lain dan bersaing dengan sihat? Adakah masih wajar untuk kita belanjakan sejumlah 372 bilion ringgit ataupun harus kita lihat aksi ataupun tindakan-tindakan penjimatan dalam bajet 2023? Okey. Saya jawab. Sebenarnya saya merasakan bahawa kita perlu merombak struktur belanjawan kita dan kita perlu mengasingkan di antara belanjawan kerajaan yang sebenar dan bantuan subsidi dan program-program berkait dengan pembangunan ekonomi. Sebab hari ini kita dah gabungkan semuanya sehingga dia memudarkan apa yang dilihat sebagai belanjawan.
Jadi kita melihat belanjawan kita terlampau besar dan kaki tangan awam kita terlampau besar. Sebenarnya dia tidak begitu besar kerana kita telah gabungkan semua, asalkan dia bekerja dengan kerajaan, kita anggap dia kaki tangan kerajaan. Sebenarnya mereka tidak semestinya kaki tangan kerajaan sepenuhnya. Mereka adalah di bawah agensi-agensi tertentu di bawah kementerian. Dan kalau setiap agensi ini dianggap sebagai agensi yang cukup diri, self-sufficient, sebenarnya kita tidak memerlukan belanjaan yang besar. Saya harap kerajaan ini akan memikirkan bagaimana mewujudkan satu sumber baru yang akan cuba untuk mengambil kira keperluan subsidi, bantuan dan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat di negara ini berasingan dari belanjawan kerajaan tahunan, supaya kita ada satu sumber yang lestari yang boleh mewujudkan pendapatan untuk usaha ini. Jadi ini akan meninggalkan belanjawan kerajaan sebagai belanjawan yang dipanggil ramping, supaya dia tidak dilihat terlampau membazir misalnya. Okey. Dalam masa yang sama juga kita ingin mengalu-alukan partisipasi saudara Zulfitri Johar, merupakan fellow kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi Reform. Zulfitri, saya faham anda dalam perjalanan ke sini, tapi kita dapat bersiaran secara Google Meet saja. Zulfitri, reform. Ya. Dalam masa yang sama perkataan itu juga ada yang sinikal apabila pengumuman pembentukan kabinet semalam. Tapi bergerak ke hadapan, bagaimana agenda untuk penambahbaikan reformasi itu dapat dilakukan oleh semua ahli-ahli dan juga menteri yang dilantik, tidak mengira daripada parti mana dan juga jawatan apa. Bagaimana Zulfitri melihat perkara dan juga tuntutan yang pertama yang perlu dilakukan sebaik mungkin? Ya, terima kasih Awani. Saya melihat bahawa persoalan yang utama sekarang adalah untuk menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat. Sebab kita melihat bahawa pengundi-pengundi sama ada pada PRU yang ke-15 ataupun yang sebelumnya terbahagi kepada dua kategori. Satunya yang ingin melihat ekonomi kita semakin baik dan kemudian kos sara hidup ditangani, dan sudah tentu yang keduanya kita melihat pengundi-pengundi bandar terutamanya yang mungkin tidak mempunyai sangat masalah berkaitan dengan kos sara hidup dan sebagainya, walaupun mereka terkesan, tapi mereka mahu melihat lebih kepada reformasi institusi, yang akhirnya juga reformasi institusi ini akan juga menyumbang kepada pembasmian rasuah, kemudian kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku, yang akhirnya sebenarnya boleh memberikan kesan kepada akhirnya keberjayaan kita untuk mengurangkan kos sara hidup. Jadi saya melihat di sini bahawa dua keutamaan ini harus diletakkan. Yang pertama sekali adalah sudah tentu kos sara hidup, yang mana rakyat ingin melihat bahawa bagaimana cabaran kabinet pada masa ini untuk mereka membuktikan dalam tempoh 6 bulan yang bagi saya sangat-sangat genting dan krusial ini, untuk memastikan bahawa sama ada mereka mampu, kabinet ini mampu untuk mengurangkan sekurang-kurangnya kos sara hidup. Walaupun kita melihat dari sudut kita melihat mata wang ringgit kita mula mengukuh dan sebagainya, kemudian kita melihat juga pasaran saham yang semakin baik, namun rakyat tidak mahu melihat, rakyat terbanyak tidak melihat ke arah itu. Mereka ingin melihat sejauh mana kabinet ini, dia dipimpin oleh Datuk Seri Anwar, berjaya untuk mengurangkan sekurang-kurangnya kos sara hidup dalam tempoh, bagi saya 6 bulan ini sangat-sangat krusial. Walaupun kita jangkakan mungkin tidak ada masalah untuk Datuk Seri Anwar untuk berhadapan pada 19 Disember ini. Namun bagi saya 6 bulan ini adalah merupakan tempoh yang sangat-sangat genting untuk memastikan keutamaan, iaitu mengurangkan kos sara hidup ditangani secara baik oleh Datuk Seri Anwar dan kabinet yang ada ini.